Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah alaina bifutuhil 'arifin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah suara jelas kan? Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 80. Kitab Jawinya muka surat 80. Bab yang kelima pada menyatakan syukur. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Bab yang kelima pada menyatakan syukur. Ketahui olehmu, hai sekalian hamba Allah Ta'ala yang menuntut akan keredaan Allah. Ketahui olehmu, hai sekalian penuntut ilmu, bahawasanya syukur itu, apa maksud syukur? Makna syukur iaitu memalingkan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala akan, iaitu memalingkan oleh hamba, seseorang hamba itu akan segala barang yang, perkara yang, barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala dengan dia nikmat atasnya, atas hamba, memalingkan, dia palingkan, dia gunakan. Dia memalingkan akan segala nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Siapa dia? Iaitu hamba tu. Siapa hamba? Kita semua. Kita memalingkan akan segala nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni. Apa nikmat yang Allah Ta'ala beri? Daripada pendengaran kita, telinga kita, dan pelihat kita, mata kita, dan kaki, dan tangan, dan lain daripada segala barang yang diberi oleh Allah Ta'ala tu kepada, dia memalingkan, dia palingkan segala nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada diri dia. Sama ada telinga, sama ada mata, sama ada mulut, iaitu kalam, perkataan, sama ada hati, tangan, kaki, kemaluan, perut, segala yang Allah Ta'ala beri tu dia palingkan kepada mana? Dia palingkan kepada barang yang dijadikan dia nikmat tu. Dijadikan dia barang tu kerana tujuan nikmat tu sendiri. Tu. Itu takrif dia, maksud dia. Dalam bahasa Arabnya, apa syukur? Takrif kok bahasa Arabnya, sarfu abdi ma khuliqa li ajlih. Pendek ya kalau kok Arabnya. Tapi bila diterjemahkan
pada bahasa kita supaya kita faham, maka panjanglah. Sarfu abdi ma khuliqa li ajlih. Hamba tu dia palingkan akan segala, dia gunakan akan segala nikmat yang Allah Ta'ala beri tu kepada barang yang, kepada apa yang Allah Ta'ala jadikan dia, kepada tujuan apa yang Allah Ta'ala kehendaki kepada barang itu. Tu barang-barang tu perkara lah. Nikmat itulah barang tu. Kalau mata, apa tujuan Allah Ta'ala beri mata tu? Tujuan kejadian mata yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Apa tujuan mata tu? Tu tujuan. Hak itulah dia panggil syukur. Kita palingkan akan segala nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita kepada barang yang, kepada benda, kepada tujuan apa yang Allah Ta'ala kehendaki ke atas barang tu, ke atas nikmat tu. Tu. Itu bahasa lama. Bahasa lama. Jadi bahasa ni lah yang bila kita baca dia, kita hurai dia, kita ingat. Kita ingat dan mudah kita buat amal dengan dia. Dengan takrif inilah barulah kita kenal sama ada kita ni tergolong daripada orang yang dinamakan syukur ataupun tidak. Dengan takrif itulah kita faham, oh ini maksud syukur yang dikehendaki oleh Allah. Inilah makna syukur yang dikehendaki oleh agama. Apa? Iaitu kita gunakan segala nikmat yang Allah Ta'ala beri tu kepada tujuan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Tu ke atas barang tu, nikmat itu. Tu. Contohnya misal seperti memalingkan ia hamba. Tu memalingkan, melakukan ia hamba itu akan pendengarnya. Yang ini pendengar ni telinga lah. Dia telinga ni alat bagi pendengar. Pendengar itulah sifat kita. Sifat yang ada pada diri kita tu pendengar. Pendengar tu nikmat yang Allah Ta'ala beri khusus bagi hamba hak dia nak. Pendengaran tu. Manakala telinga ni alat bagi nak mendengar. Okey. Jadi kadang-kala orang ada telinga tapi tak ada sifat pendengar tu. Tu. Jadi sifat pendengar tu kita perlu mensyukuri dia. Mensyukuri dia. Sama juga mata. Mata itu alat bagi pelihat. Pelihat itulah sifat yang Allah Ta'ala beri pada diri kita. Lepas tu dia gunakan pendengaran, pendengar. Okey. Contohnya kita memalingkan nikmat tu. Memalingkan, iaitu memalingkan ia hamba akan pendengar hamba itu kepada mendengar Al-Quran. Tu. Dia palingkan, dia gunakan pendengaran dia. Asalnya pendengaran ni dia boleh dengar apa yang dia nak. Tak kira apa pun. Sama ada lagunya, muziknya, mengumpatnya, dia dengar. Tu orang mengumpat dia pergi tadah telinga. Tu. Orang mengeji dia pergi tadah telinga. Asalnya telinga ni dia boleh dengar semua benda perkara. Tapi dia palingkan, orang yang syukur-syukur ni, dia palingkan, dia gunakan pendengaran dia ke arah yang Allah Ta'ala kehendaki dengan barang, dengan telinga tu. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki dengan adanya telinga pada diri hamba tu? Iaitu dengan melakukan ibadah. Tu. Iaitu apa? Dia mendengar akan bacaan Al-Quran. Dia dengar. Dengar tu pahala dah. Baca tu pula pahala lain pula. Tu. Jadi kalau kita dengar
orang baca Al-Quran, dapat pahala dah. Dapat pahala dah. Pahala dari segi mendengar akan ayat Al-Quran. Dan kita kena ingat, Al-Quran tu kalamullah. Maka dia perlu kepada kita mempelajari tajwid untuk kita membaca. Membaca Al-Quran itu sunat hukumnya. Sunat. Bukan wajib, sunat. Yang wajibnya iaitu Al-Fatihah. Itu pun kenapa jatuh wajib baca, kena pandai Al-Fatihah, kerana kita nak semayang. Kena nak semayang. Maka bila nak semayang, kena betul Al-Quran, bacaan Al-Fatihah tu. Maka di Al-Fatihah tu wajib kita baca dengan betul. Tu. Baca dengan betul, mana kena belajar. Manakala surah-surah lain baca tu sunat. Tapi bila nak baca, wajib kena betul. Tu gitu. Hukum dia sunat kita baca Al-Quran. Tapi bila nak baca, wajib kena betul makhraj dan tajwidnya. Maka wajib kita pelajari ilmu tajwid apabila kita nak membaca Al-Quran. Tidak boleh kita baca sesuka hati kita. Itu pada Al-Quran. Orang lah ni, dia ditipu ni. Salah satu manusia mudah tertipu oleh syaitan, iaitu ramai manusia yang sangat suka buat benda sunat. Tetapi dalam keadaan itu juga dia malas mempelajari yang wajib. Tu tertipu. Kalau dia nak buat benda sunat, tu tak ada masalah. Yang jadi masalah, yang ditipu oleh syaitan ni, dia bersungguh nak buat benda sunat, tapi benda wajib dia tinggal. Tu. Dalam kitab apa? Kitab Hikam Abi Athaillah Al-Askandari ada sebut. Tu. Yang mana setengah tu manittaba'al hawa, setengah daripada orang yang mengikut akan hawa nafsu tu. Nafsu mana? Nafsu yang telah ditipu oleh syaitan tu. Tu yang digoda, yang telah ditipu oleh hasutan syaitan, iaitu siapa? Orang yang mana yang dia panggil apa? Yang rajin buat benda sunat, wattakasul, tapi dia malah pada benda yang wajib. Tu. Benda sunat dia suka buat, bagus. Tapi benda wajib dia kena ada apa? Iaitu belajar. Kalau dia nak buat benda sunat, contohnya nak semayang sunat. Semayang sunat tu semayang lah, tapi dia kena tahu syarat dia. Dia kena tahu rukun dia. Tu. Baru sah ibadat sunat tu. Tu. Macam tu juga baca Al-Quran. Al-Quran tu sunat hukum dia. Tapi nak baca dia, wajib kena betul. Maka wajib mempelajari akan ilmu tajwid. Tu. Jadi, antara orang yang dinamakan syukur itu, iaitu dia palingkan akan pendengaran dia. Ni contoh hak dia beri. Tu. Palingkan akan pendengaran dia kepada mendengar akan Al-Quran. Dengar Al-Quran. Dan hadis. Dengar hadis. Dengar hadis. Dengar kalam daripada baginda yang mulia. Kalam iaitu dia dengar akan hadis baginda SAW, dapat pahala dah. Dapat pahala dah kita dengar. Tapi dalam masa yang sama, kita kena memahami hadis itu dengan cara belajar. Dengan cara belajar. Bukannya kita dengar,
lepas kita faham sendiri, kita tu keluarkan hukum sendiri. Itu salah. Salah. Sebab tu dalam bab Al-Quran dan hadis, kita perlu kepada guru dalam ahli tersebut. Pada tu ilmu hadis dan ilmu Al-Quran. Nak tafsir Al-Quran, kena belajar daripada guru yang betul, yang benar. Kitab-kitab daripada kitab-kitab kitab tafsir. Kalau hadis, kitab-kitab hadis. Jadi nak belajar ilmu hadis, dia ada mustalah hadis. Tu nak kenal hadis ni, hadis hadis sahih, hadis dhaif, hadis ahad, hadis munkar. Tu dia itu dalam ilmu mustalah hadis. Tu setengah-setengah orang pula dia allergic dengan hadis dhaif. Tu ada setengah-setengah orang, bila kita buat amal, kita pun kata, dia pun tanya kita buat, tak ada masalah lah, kita memang tahu dah. Bila kita buat, dia kata mana hadis Nabi buat perkara sebut. Jadi kita pun sebut, ni hadis ni. Oh, dia kata hadis ni saya cek dah ni, hadis ni dhaif. Dia orang yang tak belajar mustalah hadis ni. Hadis dhaif boleh buat amal, tak ada masalah. Tak ada masalah nak buat beramal dengan hadis hadis yang dhaif. Tu bahkan ulama-ulama hadis menerima akan hadis dhaif itu sebagai hadis yang boleh diamalkan. Tu. Dan hadis dhaif ini boleh jadi apabila dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain, hadis sahih yang lain, maka hadis itu dia akan naik tarah dia. Dia akan naik tarah. Dia tak semestinya jadi dhaif selalu, tak. Dia boleh naik tarah. Dia boleh jadi hasan li ghairi. Tu. Jadi hak tu perbahasan ilmu hadis tu luas. Luas. Jadi dalam bab-bab kita beramal ni, semua tu sudah di sudah dikarang oleh para alim ulama kita. Ini dalil dia, maka kita pakai buat amal ya. Tu. Jadi kita kadang-kadang kita ni lagi terasa alim daripada ulama-ulama fiqh. Yang mengistinbatkan hukum itu ulama-ulama fiqh, ataupun dia panggil mujtahid mutlak. Tu mujtahid mutlak. Adapun ahli hadis, dia tahu ini hadis ni tarah mana. Manakala ahli dalam nak mengistinbatkan hukum, iaitu mujtahid mutlak tu, dia lagi alim, lagi tahu hadis ni macam mana nak dikesimpulankan untuk dia mengistinbatkan satu hukum jadi satu hukum. Tu. Sebab tu dalam mazhab kita, imam-imam mazhab kita, imam-imam yang hebat. Dia tu ahli dalam segala segi ilmu. Segala segi ilmu dia pakar. Bukan dia sekadar dikata biasa, tidak. Bukan sekadar dia tahu, tidak. Bukan sekadar tahu, tapi dia pakar dalam setiap ilmu. Kalau sebut tentang ilmu tafsir, maka mujtahid mutlak tu, iaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, semua tu dia ahli dalam bidang ilmu hadis. Maka dia alim, dia pakar dalam ilmu tafsir, dia pakar dalam ilmu bahasa, dia pakar dalam ilmu tu nahwunya, sarafnya, banyak lagi ilmu. Tu. Jadi dia pakar. Tu pakar, bukan biasa-biasa. Tu. Jadi hak kita dia ikut mazhab kita tu betul dah. Tak ada masalah dah. Cuma orang lah ni dia itulah jadi satu pae perangai dia. Bila sesuatu perkara dilakukan, dia tanya mana dalil dia. Mana dalil dia. Sebenarnya dalil tu semua sudah disebut di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para alim ulama kita. Cumanya kita temukan tidak sahaja. Tu. Nak kata, nak cerita alimnya,
Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu ni, satu hari anak kepada Imam Hanafi, Imam Ahmad. Imam Ahmad iaitu anak murid kepada Imam Syafi'i. Dia ada anak perempuan. Imam Ahmad ni ada anak perempuan. Dia kata, ayah ni selalu saya dengar doa kepada Imam Syafi'i ni. Siapa dia ni? Setiap dalam doa mesti doa pada Imam Syafi'i ni. Maka siapa dia? Mesti orang ni orang lebih ni di sisi ayah. Anak perempuan dia tanya. Maka katanya Imam Ahmad, ya, dia guru aku. Guru aku hak paling aku sayang. Setiap dalam doa dia sebut, dia doakan kepada Imam Syafi'i. Maka si anak ni, anak perempuan ni, oi, kalau boleh aku nak bertemu lah. Tak sabar kalau boleh nak bertemu dengan Imam Syafi'i. Siapa hebat dia ni? Siapa dia sebenar ni? Hebat macam mana dia ni? Maka satu hari Imam Syafi'i datang ke negeri Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad pun jemputlah mari rumah. Dah Tok Guru mari jauh ni, maka mari rumah lah makannya, duduk istirahatnya bermalam di rumah Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad ni pun bagi tahu pada anak dia, bersedialah Imam Syafi'i nak mari rumah kita ni. Tu guru aku paling sayang, hebat ni. Maka suka anak tadi, aku lama dah nak bertemu dengan Imam Syafi'i ni, yang disebut-sebut oleh ayah dia, selalu dia sebut. Maka apabila datangnya Imam Syafi'i kepada siapa di rumah Imam Ahmad, maka dijamu makan. Bila makan ni, Imam Syafi'i ni makan. Makan setuhak ni. Makan banyak kalau kita kata. Kalau kita kata makan banyak. Maka si anak ni duk tengok. Macam mana dikatakan seorang ulama ni makan banyak ni. Biasa kita maklum lah. Orang-orang alim ni dia makan sikit. Dia tak loba macam kita jenis makan banyak. Segala benda moneka kita nak makan. Segala kuih-muih kita nak makan. Kenyak 10 kali dia pun tangan duk suap lagi dalam mulut. Tu kita. Tu kita. Para alim ulama dia makan sekadar seperti yang mana Nabi SAW sebut. Yang paling baiknya sekadar untuk nak memperbetulkan tulang belakang sahaja. Tu orang hebat tu. Makan sikit, mana sikit lah. Asal boleh bangun, boleh buat kerja, tak apa dah. Tu paling hebat lah. Maka alim ulama ni jenis perangai gitu. Jadi, tapi Imam Syafi'i ni sebaliknya, bila dijemput makan tu, duduk makan habis. Makan tu, makan ni. Jadi si anak ni dia tengok, betul ke ulama ni duduk makan macam loba ni? Maka dia pun diam lagi, dia tunggu lagi. Maka lepas daripada makan tadi, semayang apa semua, semayang isyak apa, maka Imam Syafi'i pun masuk dalam bilik. Masuk dalam bilik, rehat lah, nak tidur. Nak tidur malam. Maka bila tidur tengah malam tadi, si anak ni macam tak puas hati lagi. Nak tengok apa ibadah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ni. Tu kata ulama hebat besar ni, guru kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad pun kita tahu dah, orang yang alim, mujtahid mutlak. Sama-sama guru mujtahid mutlak. Imam Ahmad anak murid pun mujtahid mutlak. Tu imam mazhab. Jadi si anak ni pergi mengita tengok apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Bila dia tengok ayah dia Imam Ahmad bangun tengah malam, ambil air semayang, bunyi air. Bila ambil semayang bunyi air, maka bunyilah duk kita tengok semayang tu ayah dia iaitu Imam Ahmad.
Tapi bila pergi mengitak Imam Syafi'i, dia tengok duduk atas tempat tidur ya. Duduk atas tempat tidur. Tu duduk tidur lah maknanya. Duduk atas tempat tidur. Siapa aku subuh? Siapa aku subuh? Siapa aku subuh tu biasalah bangun semaya subuh. Tu bila bangun semaya subuh, Imam Syafi'i terus bangun semayang sunat subuh, semayang subuh semua. Tu tanpa berwudu. Tanpa berwudu. Tu biasa kan kita kalau kita tidur bangun, kita mesti masuk bilik air, ambil semayang dulu ke, cuci dulu ke apa sebagai, baru kita semayang. Ni dak, Imam Syafi'i ni bangun-bangun daripada tidur dia, tempat tidur dia, dia pun pergi semayang sunat, semayang sunat fajar lah kalau kita. Semayang sunat fajar dan juga semayang subuh. Bila gitu, si anak ni duduk mengitar nak bagi tahu pada ayah lah, nak tanya ayah. Lepas daripada subuh tu, maka si anak pun tanyalah ayah dia. Ayah, minta maaf lah, saya semalam tengok Imam Syafi'i. Lepas daripada isyak tu, dia duduk tempat tidur dia. Tengah malam tak ada bunyi air, game kita tengok-tengok tak ada pula bangun semayang seperti ayah, seperti orang ulama-ulama yang hebat, yang besar. Maka kalau gitu, katanya ayah dia, kalau gitu mu tanya direct lah. Kalau gitu tak apalah, ayah tanya Imam Syafi'i sendirilah, nanti sarapan jap lagi. Maka gitu, Imam Syafi'i pun sarapan pagi, Imam Ahmad pun tanya lalu pada guru dia Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Maka kata dia, minta maaf lah Tok Guru, anak saya ni. Dah biasalah kita beradab. Bila beradab nak tanya sesuatu, soalan pada guru kita, kita kena ada adab dia. Tu adab. Bukannya kalau kita tengah-tengah mengajar, tiba-tiba akak tangan terus. Ustaz, Tok Guru duk syarah. Duk syarah-syarah, kita pun ustaz. Tu. Ustaz nak tanya ni. Pas tanya. Ustaz nak sambung pula tahu mana dah. Terlekat dah lah. Hak dia nak sebut tadi, tak ingat habis dah. Jadi adab kita bila nak bertanya dia, mestilah melalui adab yang betul. Bila gitu, tu. Maka tanya Imam Ahmad Ibnu Hanbal, tanya Imam Ahmad pada gurunya, kata dia ceritalah anak saya ni gini-gini, dia tak sabar nak bertemu dengan Imam Syafi'i. Bila dia bertemu, dia tengok amalannya tak seperti perbuatan para alim ulama. Bila makan banyak. Bila tengah malam tak bangun sembahyang tahajud apa sebagainya. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, dia kata apa kepada Imam Ahmad. Masa tu anak dia dengar juga. Dia kata apa? Aku mendengar satu hadis yang mana setiap daripada makanan yang dihidangkan oleh orang yang baik, orang yang alim, lebih-lebih lagi orang yang alim, orang yang bertakwa, maka setiap daripada makanannya ada berkat. Tu berkat yang banyak. Sebab apa? Sebab orang alim ni harta yang digunakan, harta yang dia ada tu harta yang halal lagi berkat. Jadi dia hidang makanan tu daripada harta-harta yang baik, yang berkat. Maka katanya Imam Syafi'i, sebab itulah aku makan segala hak ada depan aku. Sebab aku nak ambil keberkatan daripada ulama tu, iaitu Imam Ahmad tu sendirilah. Tu sebab setiap daripada harta yang halal daripada orang yang baik, tu apatah lagi alim ulama, orang yang soleh, maka makanan yang berkat. Sebab tu aku makan semua. Aku setuh habis makanan hak mana ada. Dan ketika mana tengah malam pula, tu bukannya aku tidur. Aku tengah berfikir satu hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Tu. Dan pada semalam tu aku telah
mengeluarkan 70 bab daripada satu hadis tersebut. Tu orang alim. Orang alim bukan tidur. Tu sebab tu orang alim tu disebut dalam satu riwayat, orang yang soleh, orang yang alim tu tidur dia tu lebih baik daripada sembahyang sunat orang yang tidak alim. Tu tidur dia. Tu apatah lagi dia memang tak tidur, duk fikir satu hadis yang dia baru temu, dan hadis itu telah dia huraikan, dia keluarkan 70 bab. 70 bab masalah dia keluarkan dengan satu hadis tersebut. Dan kenapa aku sembahyang tidak berwuduk? Kerana aku tak tidur, dia kata. Aku tak tidur. Aku gunakan wuduk daripada wuduk sembahyang isyak lagi. Tu. Maka di situ barulah si anak tu, iaitu anak kepada Imam Ahmad pun suka. Suka, memang orang hebat Imam Syafi'i. Tu. Habis itu. Tu ceritanya. Okey, sambung. Sikit lagi. Yang mana syukur tu memalingkan akan pendengaran kepada mendengar Al-Quran dan hadis dan ilmu yang memberi manfaat. Tu kita dengar ilmu memberi manfaat, manfaat pada diri kita. Tu lagi kita belajar dia, lagi kita tu sabar. Lagi kita belajar dia, lagi dapat manfaat, lagi dapat kebaikan daripada ilmu tersebut. Lagi kita tidak sombong, lagi kita merendah diri, lagi kita zuhud, lagi kita jaga mata kita daripada tengok maksiat, lagi kita takut pada Allah Ta'ala, lagi kuat kita beribadah pada Allah. Itu tanda yang mana kita belajar ilmu tadi telah memberi manfaat kepada diri kita. Tu ada orang belajar ilmu, tu ilmu tu ilmu yang memberi manfaat, tapi dia tak jadikan manfaat pada ilmu tersebut. Itu atas diri kita. Ada juga gitu. Tu ni ilmu yang memberi manfaat ni ilmu agama. Ilmu agama. Tu memberi manfaat sama ada dunia maupun akhirat. Tu ilmu yang memberi manfaat di sini yang disebut dalam kitab-kitab ni ilmu agama. Apabila Nabi sebut ilmu yang memberi manfaat, itu ilmu agama. Tu. Maka ilmu agama itulah yang mana bila kita belajar dia, kita jadi hilang kejahilan kita. Kenapa? Kerana jahil itu dosa bagi kita. Dosa. Jadi kita buat sesuatu perkara tanpa ilmu, maka berdosa kita. Dan tuntutan agama, tuntutan suruhan Allah Ta'ala kepada hamba itu sendiri, iaitu mempelajari ilmu, iaitu ilmu agama. Tu Allah Ta'ala suruh, tiba-tiba kita malas, maka kita tidak melaksanakan suruhan Allah. Sebab tu duduk dalam keadaan jahil itu berdosa. Tu. Dan seperti contoh yang kedua pula, kita seperti memalingkan, kita menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, iaitu apa? Kakinya, memalingkan ia hamba akan kakinya, kaki hamba tu kepada berjalan ke masjid dan kepada mengerjakan haji. Kaki ni boleh pergi mana-mana kita suka. Tempat lara, tempat lalai, tempat yang tidak lalai, tempat mana-mana kita boleh nak pergi. Kalau jenis kaki suka berjalan pergi mall, maka setiap hujung minggu pergi mall. Tu. Kalau kaki jenis suka pergi mana, tu pergi berderak rumah orang, rumah jiran tetangga, pergi berderak tu tak apalah. Kalau ziarah, betul ziarah, takutnya berziarah tapi duk mengopak. Tu. Tu satu masalah pula. Jadi kita palingkan, kita gunakan kaki. Kaki tu nikmat Allah. Kita palingkan kaki tu, kegunaan kaki tu kepada berjalan ke masjid dan kepada mengerjakan haji. Tu yang mana kalau pada hadis yang Nabi SAW sebut, kita gunakan kaki tu berjalan ke masjid, solat.
solat berjamaah. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, man masya ila salati maktubatin fil jamaah fahiya kahajjatin. Barang siapa yang berjalan kepada nak semayang maktubah, semayang 5 waktu fil jamaah, yang mana semayang tu semayang berjamaah, fahiya kahajjatin, maka bagi dia tu seperti tu pahalanya seperti mengerja akan haji. Haji besar pahala. Wa man mashi tu wa man masya ila salati tatawwu'i fahiya ka'amratin nafilah. Barang siapa yang mana dia pergi pada semayang yang sunat-sunat. Semayang apa? Semayang sunat ni banyak semayang sunat. Semayang tarawihnya berjemaah di surau, di masjidnya. Dia pergi tu kerana Allah Ta'ala. Tu dalam keadaan betul, keadaan berwudu. Tu syarat-syarat dia dah. Hadis ni sebut secara umum. Maka dibahaskan, dihuraikan oleh para alim ulama hadis. Maka antaranya yang disebut oleh Imam Nawawi, iaitu apa? Dia pergi semayang tu dalam keadaan wudu. Niat tu niat yang betul. Tu bukannya niat nak pergi singgah lain. Tidak. Memang niat sebulak hati dia nak pergi semayang berjemaah. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang mana dia nak pergi semayang sunat tadi, fahiya ka'amratin nafilah, maka pahalanya seperti dia mengerjakan umrah yang sunat. Umrah yang sunat. Besar pahala tu. Itu yang mana kita palingkan, kita gunakan kaki kita kepada apa yang Allah Ta'ala nak. Tu. Kalau kita berjalan pula pada menuntut ilmu agama, maka ada di dalam riwayat yang mana Nabi SAW bersabda apa? Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang mana berjalan mencari ilmu, tu. Ilmu mana tu? Ilmu hak kita bagi tahu tadi lah, ilmu yang memberi manfaat. Ilmu mana memberi manfaat? Ilmu agama. Maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Ta'ala permudahkan baginya kepada jalan menuju ke syurga. Tu jadi tidak payah. Tidak payah nak menuju kepada syurga. Di titiran siratul mustaqim. Allah Ta'ala permudahkan ruh diri kita ni daripada kubur sampai nak masuk syurga. Allah Ta'ala permudahkan. Kenapa? Kita telah mempermudahkan diri kita untuk belajar, untuk berjalan, untuk mencari ilmu semasa kita duduk atas muka bumi ni. Jangan kita berkira dengan hal kebajikan kita. Jangan kita berkira minyaknya, letihnya. Sebab apa? Sebab semua yang kita buat atas muka bumi ni, Allah Ta'ala akan balas. Kalau benda tu benda baik, setitik peluh yang keluar daripada tubuh kita ni, Allah Ta'ala buat kira. Tu Allah Ta'ala kira. Tu bukan saja-saja. Kalau kita bertitik peluh dalam maksiat, Allah Ta'ala kira. Tu bukan saja-saja. Sebab tu kita kena ada takut. Sifat khauf. Sifat khauf pada nak melakukan maksiat. Takut pada Allah. Okey, sambung. Dan seperti memalingkan ia hamba akan tangannya kepada memerangi kafir. Tu. Dia memalingkan, dia gunakan tangan dia tu, palingkan untuk memerangi yang kafir tadi. Orang-orang yang kafir kerana meninggikan agama Islam. Dia palingkan, dia gunakan tangan-tangan tu. Ustaz Harun. Ustaz. Ada kuliah sikit Ustaz. Tu.
Dia gunakan, dia palingkan tangan dia tu untuk memerangi akan orang yang kafir. Kenapa tu? Kerana ada ilah dia. Bukannya saja nampak orang kafir gitu pahpala, bukan gitu. Itu tidak diajar oleh Nabi SAW. Tu. Hak ni kita perang orang kafir. Kafir mana? Kafir harbi ni. Kenapa? Kerana nak meninggikan akan agama Islam. Dia tu duduk lawan Islam. Dia tu nak pukul kita. Dia nak lawan kita. Maka kita perlu kepada memerangi dia. Maka guna tangan kita untuk memerangi dia. Tuhan ni luah berkenaan memerangi. Sama ada perang dengan mana maksud perang betul, akad senjata, ataupun perang yang di sebaliknya, memerangi, iaitu kita lawan dengan cara yang lain. Itu banyak cara yang dibahaskan oleh para alim ulama. Bukan makna bila sebut orang kafir terus kita perang dengan guna pedang senjata, bukan. Ada kalanya bukan begitu. Tengok keadaan. Tu. Dan orang yang mana yang paling besar, paling besar, kalau kita tidak dapat nak tandingi tu kesungguhan, kewibawaan tu sahabat-sahabat dulu dalam dia nak menegakkan, nak meninggikan agama Islam. Kita tak boleh nak lawan walaupun setitik peluh mereka, walaupun debu di tapak kaki mereka. Mereka tu memang hebat. Mereka tu memang hebat. Kerana asbab mereka itulah agama sampai sehingga sekarang ini. Kerana mereka bersungguh-sungguh. Mereka sanggup tinggal anak isteri, tinggal anak isteri nak berperang kerana suruhan arahan Nabi SAW. Mereka sanggup tinggal tempat tinggal mereka, tanah air mereka, kerana mengikut akan Nabi SAW. Mereka walaupun sakit, bila balik daripada perang, maka Nabi panggil pula, pergi pula. Pergi pula. Itu sahabat dulu. Tak kira dah. Sahabat dulu diceritakan seorang sahabat ni boleh mengalahkan, kalau dalam peperangan boleh mengalahkan orang mana 70 orang. 70 orang sekaligus tu duduk lawan. Kalau kita hebat-hebat kita pun, kalau orang hebat pun 10 orang, lebih pada tu tak erat dah kita. Tu hebat benar dah tu, 10 orang. Lebih daripada tu itu dia panggil apa, kelebihan. Ni 70 orang. 70 orang kalau musuh seorang sahabat, maknanya sahabat lain 70 orang, sahabat lain 70 orang, sahabat lain 70. Jadi kita nak tolong sahabat yang lain tak boleh dah. Kita sendiri pun 70 orang tengah keliling kita. Itu sahabat dulu. Bukan kita ni. Kita nak seorang musuh pun kita lari dah. Tu. Ni 70 orang. Tu. Lawan dengan hak ni, tikam hak ni. Hak belakang pula tikam. Tapi tetap. Tetap mereka ni, sahabat-sahabat ni, tidak mengalah. Tidak mengalah sama sekali. Sehingga sahabat Nabi putus tangan ni, pegang bendera tangan kiri. Putus tangan ni, kepik dua ni pula. Tu sahabat hebat, sahabat dulu. Nak meninggikan agama Islam. Tu sebab itu kita tidak boleh sama sekali mempermain-mainkan nama sahabat, perjuangan sahabat. Kita sehingga ada setengah-setengah orang tu, orang puak-puak yang bila dia banyak baca tu tak salah. Yang salahnya salah pahaman dia, sehingga dia boleh mencerca sahabat. Nabi kata, ashabi kan nujum, sahabat-sahabat aku ni seperti bintang-bintang. Yang mana perlu kita, bila bintang dia cerah. Cerah tu maknanya kita perlu ikut para sahabat. Tiba-tiba kita duk hina. La tasabbu ashabi. Nabi larang kita mencerca, mencaci sahabat.
Tu tak kira sahabat macam mana pun. Tu. Tu. Tambah-tambah kalau kita tahu cerita antara sahabat tu Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka kita kena tawakkuf. Waktu bab tu kena tawakkuf, kita serah. Kita tak ada zaman tu, kita tak tahu hal sebenar. Tu. Mereka tu di sisi agama, di sisi Nabi SAW, orang-orang yang hebat. Kalau nak banding kita, tak ada pun, tak ada nilai. Walaupun walaupun kita ni, perjuangan kita ni hebat setara mana pun, tu, tapi tak boleh nak banding debu di tapak kaki para sahabat. Hebat mereka lagi. Ni dak. Tu. Ni dak ada. Mentang-mentang kita orang yang perjuangan, tiba-tiba bila menyentuh berkenaan sahabat, mulalah. Tu boleh cerca, boleh kata sahabat ni gini, tu tak kena cara dia. Okey. Dan bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat. Ni panjang ni. Syukur-syukur ni tinggi-tinggi pangkat, lebih tinggi ia syukur daripada sabar dan zuhud dan khauf dan lain yang disebut yang lain-lain. Syukur ni pangkat hak setinggi-tinggi pangkat. Lebih tinggi daripada sifat sabar. Tu. Lebih tinggi daripada zuhud, lebih tinggi daripada khauf. Dan lain daripada hak lain. Kenapa syukur tu tinggi pangkat dia? Mana orang yang ada sifat syukur ni, orang yang banyak syukur ni, orang yang hebat. Kenapa? Lebih hebat daripada orang yang tu lebih hebat daripada pangkat-pangkat sabar dan pangkat yang lain. Kenapa? Nanti dia sebut di bawah nanti, insya-Allah. Yang ni kita sambung lah. Sambung lain hari lah, insya-Allah, bulan hadapan. Bulan hadapan, insya-Allah. Ini panjang. Nak beri faham ni, bila kita baca ni, dia kena masuk lalu hak tepi dia. Hak tepi dia, perbahasan dia. Jadi kalau baca ni, kalau berhenti situ, minggu depan tak boleh nak sambung. Kena ambil mula. Bulan depan kena ambil semula. Tu sebab dia kena berhenti pada tempat dia lah, stesen dia. Tu. Begitulah maksud syukur yang perlu kita fahami. Syukur-syukur ni seperti mana kita sebut sebelum ni lah. Tu. Tu. Syukur tu iaitu kita gunakan segala nikmat yang Allah Ta'ala beri tu, tu kepada barang yang apa yang Allah Ta'ala kehendaki dengan nikmat tu. Tu. Allah Ta'ala kehendaki apa dengan tangan. Tu. Maka kita gunakan tangan tu apa yang disuruh oleh Allah. Maka orang tu orang syukur. Syukur orang tu. Termasuk daripada orang syukur. Allah Ta'ala suruh kita guna tangan ni pukul orang, kita tak guna. Kita gunakan pada nak menulis ilmu agama. Maka orang ni orang yang syukur. Tu. Syukur tidak semestinya dia panggil apa? Orang yang sebut tu Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tu Alhamdulillah, pujian mana Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala tu dapatlah pahala sunat. Sunat kita baca apabila kita dapat sesuatu nikmat. Dapat pahala. Tu. Dapat pahala itu. Tapi kita kena faham. Tu. Ada orang bila dapat nikmat, dia sebut Alhamdulillah, tapi dia guna nikmat tersebut pada benda yang Allah Ta'ala larang. Maka dia tidak termasuk daripada orang yang syukur. Tu. Dia gunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri itu pada benda maksiat, tu lebih-lebih lagi. Maka dia tidak sama sekali termasuk daripada orang yang syukur. Hatta tu walaupun dia tu duduk sebut Alhamdulillah, 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 di sebutan Alhamdulillah tu, hamdalah tu, dia dapatlah pahala.
Tapi di segi perbuatan dia, kita kena tengok pula sama ada tu dia ataupun kita tu gunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri tu pada apa yang Allah Ta'ala kehendak ke tidak. Kalau tidak, maka tidaklah termasuk daripada orang syukur. Orang yang mengkufuri akan nikmat yang Allah Ta'ala beri. Tu. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan. Bulan hadapan lusa dah. Bulan hadapan hari Isnin tu 1 bulan 3 dah. Kita akan bertemu lagi. Tu wallahu a'lam bissawab. Dan bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat. Terima kasih semua. Tu Ustaz Harun, Tuan Haji Zaki, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fi dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.